China menjadi keutamaan buat Malaysia memandangkan negara tanah besar itu adalah antara ekonomi raksasa dunia. Perkara itu dimaklumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika berucap di Majlis Iftar bersama rakyat Malaysia di China pada Khamis. Dan kenyataan Anwar itu menunjukkan betapa pentingnya hubungan dua hala antara Malaysia dan China. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama Hasimi Mohamad dari Beijing, China. Baik, terima kasih rakan setugas di studio. Hari kedua lawatan rasmi Perdana Menteri hari ini telah pun selesai di mana sebaik saja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Beijing. Beliau telah pun mengadakan pertemuan dengan lebih 200 rakyat Malaysia di China di Kedutaan Besar Malaysia di Beijing, yang mana Perdana Menteri turut berkesempatan untuk membuka puasa bersama dengan Malaysia dan juga delegasi Malaysia. Selain pertemuan tersebut, Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menyampaikan ucapan di hadapan lebih 200 rakyat Malaysia yang hadir dari segenap wilayah di China, yang mana dalam ucapan tersebut antara yang disentuh oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah mengapa beliau memilih China sebagai negara Asia Timur yang pertama untuk dilawati oleh beliau. Dan antara yang diperkatakan dan dimaklumkan oleh Datuk Seri Anwar ialah pertama, China ini dianggap sebagai jiran buat Malaysia, yang mana dalam konteks ini kita melihat kepada aspek hubungan perdagangan yang begitu baik dengan Malaysia. Yang kedua, Malaysia memberikan keutamaan kepada China kerana China ini disifatkan sebagai ekonomi raksasa di dunia. Dan yang ketiga disentuh oleh Perdana Menteri Anwar, hala tuju yang dimiliki oleh China tidak memberikan sebarang masalah buat Malaysia. Selain itu dimaklumkan juga dalam ucapan tersebut adalah pendekatan dasar China seiring dengan kerangka Malaysia Madani, termasuk mengekalkan perpaduan dan keharmonian rakyat. Jelas beliau, China turut mengiktiraf Malaysia walaupun Malaysia ini sebagai negara dagang yang kecil. Terdengarkan apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam ucapan tersebut. We need to continue having good bilateral relations, trade, diplomacy, education, research, etc. But people ask then, why is it that invitations from all these countries, I choose China? But there's a big reason. They are an immediate neighbor. You know, my first trip was the immediate ASEAN. You know? Turkey is because of the earthquake. Then of course in between Saudi Arabia, because the Umrah, etc., etc. But then in the region, outside the immediate ASEAN, is China, and it's for good reasons. And potentially, I think it's our interest in our administration to enhance the bilateral relations to be more effective and more meaningful. Dalam ucapan yang sama, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan turut menekankan sekali lagi bahawa kerajaan perpaduan ketika ini di bawah kepimpinannya adalah semakin utuh dan stabil, yang mana diperjelaskan oleh Datuk Seri Anwar ialah ia menjadi faktor pemangkin kepada pertumbuhan perdagangan dan pelaburan, dan juga dilihat dari sudut kestabilan antara parti itu juga turut dimaklumkan bahawa semakin utuh. Dan juga diterangkan walaupun ada perbezaan pendapat dalam kalangan perbankan, tetapi Datuk Seri Anwar meralukan perkara itu sekiranya ia kritikan yang membina. Kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung perkara itu. Untuk menjalin kerjasama di antara parti-parti, itu nampak kian kukuh hari demi hari. Dan rakan-rakan diberi amanah dalam Jemaah Menteri, itu memikul beban yang jauh lebih tinggi dengan pemotongan gaji lagi. Tapi memikul beban dan kerja yang bersungguh-sungguh. Tetapi seperti biasa, negara kita negara demokratik. Jadi ada pembangkang dan ada pandangan-pandangan berbeza. Jadi tentunya ada teguran. Ada teguran itu kalau membina, itu memperbaiki. Seperti mana saya sebut belanjawan madani, kalau ada teguran yang baik dan cadangan yang baik, kita ubah suai sedikit-sedikit. Tak ada masalah. Ini kita bukan terlalu yakin bahawa kita meletakkan semua yang maha sempurna. Dan dalam masa yang sama, dalam ucapan tersebut juga Perdana Menteri turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada rakyat Malaysia yang berada di China
kerana menjaga imej Malaysia dan juga mematuhi semua peraturan sepanjang berada di negara ini. Dan itu antara ucapan yang kita lihat disampaikan di hadapan lebih 200 rakyat Malaysia di China. Dan esok sudah tentu tumpuan lawatan rasmi hari ketiga Perdana Menteri. Antara yang kita tunggu-tunggukan adalah lawatan rasmi ini melihat kepada kunjungan hormat ke atas Presiden China Xi Jinping yang mana dijangka membincangkan pelbagai isu termasuk juga langkah-langkah baru bagi mengukuhkan hubungan bilateral antara kedua-dua negara. Dan semua laporan lawatan siri rasmi Perdana Menteri di China ini saya akan bawakan di Astro Awani dan astroawani.com. Untuk jam ini saya kira setakat ini dulu. Laporan saya Hasimi Muhammad dari Beijing, China untuk Astro Awani.